Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak tahun 4? Bertemu lagi kita dalam video sini bersama dengan Cikgu Syukri Hasan, guru mengajar seni anda. Okey, video kali ini kita nak buat apa? Kita nak buat projek pada unit yang ke-8 Hello, apa khabar? Kita nak buat pualaman, okey. Corak tidak terancang, teknik pualaman. Contoh macam ni lah. Okey, kecil je cikgu buat. Okey, yang ni menggunakan cat poster bersama dengan sabun. Okey, yang kita nak buat menggunakan cat minyak bersama dengan air. Okey, yang tu adalah pada video yang kedua nanti, penghasilan karya. Kita nak buat tempat meletak telefon bimbit. Tapi untuk yang video pertama ni, kita nak buat pualaman. Fokus cikgu adalah pada nota dan penerangan untuk anak-anak buat persediaan alatan dan bahan. Okey, kalau dah bersedia, apa lagi? Keluarkan buku teks. Kita tengok pendidikan kesenian tahun 4, komponen seni visual. Okey, jangan lupa unit yang ke-8. Hello, apa khabar? Jom kita belajar. Okey, kita terus kepada muka surat 72 unit yang ke-8. Tajuknya Hello, apa khabar? Okey, kita nak belajar tentang apa? Okey, seperti yang saya cakap tadi, kita nak belajar tentang pualaman. Okey, kita kena tahulah apa itu pualaman. Okey, tengok pada buku teks kita ni. Pualaman ialah teknik menghasilkan corak secara tidak terancang. Okey, corak ni ada dua corak terancang, corak tidak terancang. Yang ni tidak terancang. Pualaman dihasilkan daripada proses pengasingan cat berasaskan minyak dan air. Okey, makna kata cat dengan minyak kita campurkan, tapi dia tidak akan bercampur sebab sifatnya berbeza. Okey, jadi yang dikatakan corak tidak terancang tu maksudnya corak tu berlaku bukan dengan kawalan kita. Maksudnya kita tak boleh nak kontrol corak tu, dia berlaku secara spontan. Itu dimasukkan corak tidak terancang. Okey, kita tengok apa yang berlaku di bawah ni. Okey, guru ni sedang mengajar bagaimana menghasilkan pualaman. Bagi menghasilkan corak yang menarik, okey, kita boleh menggunakan warna yang pelbagai. Penggunaan warna penggenap dapat mewujudkan kesan kontra agar hasil pualaman lebih menarik. Okey, warna penggenap ni lah warna yang bertentangan dalam roda warna. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas ni kalau kita nampak ni. Okey, warna penggenap ialah kombinasi dua warna yang terletak bertentangan dalam roda warna. Ni nampak ni Okey, ini adalah roda warna. Merah, jingga, kuning, hijau, biru dan juga warna ungu. Okey, kita dah sedia maklum warna prima merah, kuning dan biru itu warna prima. Manakala warna jingga, warna hijau dan warna ungu adalah warna sekunder. Okey, diletakkan dalam ni sebagai roda warna. Jadi yang dikatakan bertentangan tadi, contohnya warna merah dengan warna hijau. Bila dia menghadap macam ni dalam roda warna, itu adalah warna yang bertentangan, yang mana dipanggil warna penggenap. Okey, jadi warna penggenap pada biru ialah jingga, warna penggenap bagi kuning ialah ungu. Mudah je anak-anak kalau kita faham. Bila kita ingat warna penggenap ialah warna yang bertentangan dalam roda warna. Ini adalah contoh-contoh pualaman, hasil pualaman. Okey, kalau kita tengok bagaimana nak menghasilkan pualaman, kita kena sediakan media, alat dan bahan seperti mana yang ada dalam gambar ni lah. Okey, ada bekas, ada air, ada lidi, ada kertas, okey, ada plastik alas. Okey, tak apa, itu kita akan tengok kemudian. Kita pergi pada muka surat yang seterusnya, muka surat 73. Okey, tajuk pualaman cantik. Tengok sikit ni. Pualaman boleh terhasil daripada penggunaan pelbagai bahan. Ini bahan-bahannya, anak-anak nampak Okey, yang pertama tu warna poster dan sabun, pengilat kuku dan air, krim pencukur dan pewarna makanan, warna tempera dan minyak masak, kemudian cat minyak dan air. Okey, cikgu nak tunjukkan satu persatu. Okey, jom kita tengok. Bahan yang pertama tu cat poster. Cat poster tu macam ni lah. Okey, nampak ni cat poster. Okey, ada pelbagai warna dia ada tulis tu poster color. Ini yang biasa kita buat kat sekolah lah anak-anak. Bancuh poster color. Okey, cikgu bukan nak jual jenama dia, tapi yang ni yang biasa kita guna lah kat sekolah. Okey, dia kata bantu poster color ni bersama dengan sabun. Sabun tu macam mana? Okey, kita boleh guna sabun yang macam ni. Okey, sabun pencuci tu kan, yang cecair tu. Okey, sabun pencuci pinggan boleh, sabun mandi pun boleh. Kita cuba-cuba dulu, kita tengok jadi ke tidak hasilnya bagaimana. Seterusnya pengilat kuku. Pengilat kuku tu macam mana anak-anak? Okey. Ini pengilat kuku, ni contoh. Cikgu ada satu contoh pengilat kuku. Dia kata bersama dengan air. Jadi kita kena sediakan air lah. Ni air. Okey, kita letak dalam bekas, kemudian kita tuang pengilat kuku ni, kita kacau sikit lah. Okey, teknik dia sama je.
Mana-mana bahan pun kita campurkan. Okey, yang ketiga ni krim pencukur dan pewarna makanan. Krim pencukur ni yang dalam botol warna biru ni. Okay, cikgu tak ada kat sini. Jadi dia punya sifat tu sama macam sabun je, lebih kurang dia macam sabun. Okey, dia cahaya putih tu kan. Kemudian pewarna makanan. Kebetulan kat cikgu memang ada 2 pewarna makanan macam ni. Ni kat mana nak dapat? Kat dapur lah. Mak-mak kita biasa kan buat kek lah, buat dessert apa benda tu, kadang-kadang dia gunakan pewarna makanan. Okey, yang ni pun boleh digunakan. Campur je dengan krim pencukur. Okey. Kemudian warna tempera dan minyak masak. Ni minyak masak. Okey, nampak. Yang biasa tu lah minyak kelapa tu kan. Ada orang panggil minyak masak, ada yang panggil minyak kelapa. Mana-mana pun boleh sebenarnya. Okey, cat tempera tu macam mana? Ni cikgu ada contoh. 1, 2, okey, 3. Okey, ni contoh cat tempera. Kita campurkan dengan minyak masak. Kuning, merah ni yang biasalah warna asas. Okey. Seterusnya cat minyak dan air. Cat minyak dan air. Cat minyak ni kalau kita nak guna dia sifatnya tu kalau melekat pada tangan kita ni dia susah nak tanggal ni cat minyak. Contohlah cikgu ada cat minyak kan, warna merah, warna hitam. Okey, dalam botol macam ni. Okey, ni botol kecil. Sebenarnya boleh beli botol besar lagi, tapi untuk kita belajar di sekolah pakai botol kecil pun dah cukup sebenarnya. Kita perlukan turpentin untuk kita menanggalkan cat ni kalau dia melekat kat tangan. Jadi sebaik-baiknya kalau anak-anak nak gunakan cat minyak bersama air ni air lah macam biasa lah kan. Okey, sebaik-baiknya kita gunakan sarung tangan. Jadi tangan kita pun tak kotor. Sarung tangan macam ni lah, yang plastik biasa ni. Okey, kalau ada yang macam ni. Kalau tak ada yang macam ni, kita boleh carilah sarung tangan yang lain. Tak ada masalah. Ni contoh je kan. Okey, untuk apa? Untuk keselamatan, kebersihan. Alright. Okey, jadi kita nampak ada kesan ni kalau kita gunakan warna poster tadi, warna poster dengan sabun, ini hasil dia. Dia nampak lebih lembut, lebih kata apa, lebih ringan macam tu. Okey. Yang ni pewarna kuku. Yang ni pula pewarna makanan bersama dengan form apa tu, krim tadi, krim pencukur. Okey, yang ni cat tempera dengan minyak. Okey, kalau kita nampak tu dia macam dia berkilat sikit kan. Okey, sebab minyak masak tu. Dan yang ni yang biasa kita buat lah. Cikgu masa sekolah dulu pun gunakan cat minyak ni bersama dengan air. Yang ni yang biasa. Okey, jadi dia punya orang kata jalinan yang terhasil tu lebih nampak lebih kasar. Tapi dia yang terhasil tu sebenarnya jalinan tampak, tapi kita nampak dia lebih kasar berbanding dengan jalinan yang lain-lain tu, corak-corak yang lain. Okey, bahagian bawah ni. Okey, bahagian bawah ni ialah lihat contoh hasil pengalaman di atas pelbagai permukaan. Permukaan tu maksudnya bahagian atas lah kan. Okey, dia menghasilkan unsur seni jalinan. Kalau tengok ni jalinan tampak yang terhasil ni. Okey, yang ni getah ni slipper lah, macam slipper Croc tu kan. Okey, yang ni atas permukaan plastik. Ni casing handphone ni. Kemudian cengkerang macam kulit siput tu, batu, kertas. Ni kertas. Ni beg kertas, ini cawan. Kemudian ini fabric maksudnya kain lah. Okey. Ni topi. Kemudian kaca. Kaca ni macam cawan kan, pinggan. Ini kayu, ni pensel. Maksudnya kita boleh juga buat atas batang aiskrim, lidi dan sebagainya lah. Kita tengok pada muka surat 74 74 dan 75 kita nak buat projek titis-titis cat minyak. Jadi kita nak gunakan cat minyak ni lah. Okey, cikgu ada beberapa cat minyak, kuning, merah, okey, biru. Okey, ni warna asas lah yang biasa kita gunakan. Kalau anak-anak mampu belilah. Kalau tak mampu beli untuk projek ni, paling mudah kita gunakan cat poster dengan sabun. Okey, itu lebih jimat lah. Ataupun kalau tak ada juga, gunakan pewarna makanan. Mintalah dengan mak sikit kat dapur kan. Okey, kita tengok ni. Dia kata mari hasilkan corak teknik pengalaman. Kita nak buat corak. Ingat corak kita corak tidak terancang. Dia kata guntingkan sisi penutup kotak. Maksudnya penutup kotak ni biasanya kotak kasut lah. Okey, kalau anak-anak tak ada kotak kasut, gunalah kotak apa pun tak kisah. Contoh macam ni kan, kat cikgu ni ada satu kotak macam ni. Okey, boleh je kita alter lah sikit. Okey, kalau dah tak ada kotak kasut nak buat macam mana kan? Carilah kotak lain. Yang penting bahan tu kita ada. Tak semestinya kotak kasut. Ini cuma yang dicadangkan. Okey, kalau kita nampak kotak ni. Okey, sebenarnya kertas apa-apa pun boleh. Yang penting kertas tu tebal dan kita boleh bentukkan dia. Kemudian dia kata isi air ke dalam bekas. Bekas macam mana? Okey, mungkin kita boleh ambil bekas yang macam ni.
Okey, untuk kita letak air kat dalam ni. Tapi sebelum tu kalau kita nak guna cat minyak, kita kena alas dululah dengan plastik. Tak kisah plastik apa-apa pun boleh. Tak ada masalah. Ni kita masukkan plastik macam ni. Okey, kita tunjuk sikit contoh mudah je. Okey, sarung je plastik dalam bekas tu. Buat macam ni. Kita letak air. Kemudian dah letak air. Masukkan air dalam bekas. Ni air kan. Masuk ke dalam ni. Kemudian kita titiskan cat minyak. Kita buka lah cat minyak ni. Tapi yang ni cikgu akan tunjuk bila. Okey, cikgu akan tunjuk pada video yang kedua, penghasilan karya. Jadi anak-anak kena tengok video pertama, lepas tu tengoklah video yang kedua. Barulah boleh faham. Okey, kita tengok sini. Dia kata titis beberapa titisan cat minyak ke dalam besen dengan menggunakan warna pengenap. Ulangi langkah tersebut dengan warna yang berbeza-beza. Okey, ini yang dicadangkan contohnya warna pengenap. Kalau anak-anak lupa warna pengenap, tengok balik kat sini. Muka surat ni. Okey, ada nota kat situ kan. Tengok balik. Okey, warna contohnya warna ungu dengan warna kuning, warna merah dengan warna hijau. Okey. Kat sini dia letak warna apa? Kuning dan merah. Okey. Sebenarnya tak kisah, ini yang dicadangkan. Okey, mengapakah cat minyak terapung di atas permukaan air? Okey, ini soalan kebat. Anak-anak kena fikir. Kenapa? Sebab air dan minyak dia takkan bercampur sebab sifatnya berbeza. Okey, guna lidi untuk menyerakkan cat minyak di atas permukaan air. Ni lidi sate yang biasa tu. Ni lidi penyapu. Bahagian belakang tu halus sikit. Okey, mana-mana boleh. Nak senang kita gunakan lidi sate. Okey, seterusnya kita tengok. Yang kelima, langkah kelima dia kata letak penutup kotak di atas permukaan cat minyak. Tadi kita dah titis cat minyak tu, kemudian kita serakkan ni macam ni. Okey, ni kata bekas kan, ada minyak dalam ni. Kita serakkan. Okey, dah titis macam ni. Pergi langkah yang kelima ni. Dia kata letak penutup kotak di atas permukaan cat minyak. Kemudian angkat penutup kotak perlahan-lahan dan lihat hasil pengalaman keringkannya. Mudah saja. Okey, ini adalah hasilnya. Jadi dia kata ritma dan pergerakan terdapat pada kesan serakan cat minyak yang terhasil. Okey, adanya prinsip rekaan, ritma dan pergerakan. Jadi sebenarnya projek ni taklah susah, senang je. Okey, cuma kita kena tahu step by step lah, langkah demi langkah. Okey, alat dan bahan ni cikgu dah cerita tadi. Yang pertama kita kena ada cat minyak macam ni. Okey, kemudian bekas cikgu dah tunjuk tadi. Yang ni bekas. Okey. Kemudian penutup kotak, kotak kertas keras tu lah. Kemudian plastik, plastik untuk kita buat alas. Kemudian gunting kalau nak potong kotak lah. Kemudian lidi sate yang biasa ni kan. Tu je. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Kita nak buat projek pemegang telefon bimbit. Okay, muka surat 76. Kita tengok tajuk ni, kita nak buat projek. Okey, si Arnab comel. Nampak ada gambar Arnab ni kan. Okey, dia kata mari hasilkan tempat letak telefon bimbit menggunakan hasil corak teknik pualaman. Okey, tadi cikgu dah tunjuk macam mana kita nak hasilkan teknik pualaman tu kan. Jadi apa nak buat langkah seterusnya, kita tengok perkembangan idea. Kita ambil gambar Arnab ni. Okey, kalau tak ada gambar Arnab, tengok buku teks je lah. Okey, kita buat lakaran 1, lakaran 2. Mana yang sesuai? Kita pilih lakaran 2. Ini cadangan lakaran 2. Okey, yang ni mudah lah. Okey, kita tengok langkah pertama. Dia kata lipat penutup kotak kepada dua bahagian yang sama besar. Tadi kita dah buat corak tu kan. Okey, bila kita dah dapat corak tu, kita lipatkan bahagian ni. Okey, dia tak besar sangat sebab kita nak buat tempat letak pemegang telefon. Jadi tak perlulah besar-besar. Okey, langkah kedua dia kata lakar rupa Arnab berdasarkan template dan guntingkannya. Contoh macam ni. Okey, cikgu ada satu template ni. Okey, cikgu gunakan teknik lipat dan gunting. Macam ni. Jadi kita dah ada pemegang untuk kita letak telefon kan. Dia macam ni lah. Okey, ni mungkin besar, jadi anak-anak boleh buat kecil sikit. Tengok pada saiz telefon bimbit kita. Okey, langkah 3 dia kata lekat ribbon dengan pita pelekat pada bahagian belakang hasil corak pualaman agar lebih kukuh apabila didirikan. Pakailah pita pelekat yang biasa tu kan. Yang ni ada, yang macam masking tape tu ada, yang double sided tape ni pun ada. Okey, tengoklah mana yang sesuai. Kita kata langkah 4, guntingkan kad busa untuk dijadikan alas tapak kaki dan telinga Arnab. Kad busa tu macam mana? Okey, cikgu tunjukkan contoh. Okey, cikgu ada ni dalam plastik ni, cikgu keluarkan. Ini yang warna purple kan. Dalam ni ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah, warna jingga, dah banyak lagi lah. Okey, kad busa dia tebal sikit. Dia lembut tapi dia tebal. Okey, ni contoh. Okay, kalau tak ada, mungkin kita boleh gantikan benda lain. Tak kisah
Kita boleh pakaikan kain fat pun boleh, tak ada masalah. Okey, ataupun kalau tak ada juga kat rumah tu, guntinglah kain apa-apa. Kain batik ke kain plekat yang lama-lama tu kan, kita boleh guna. Okey, kat sini panjang ribbon yang digunakan bergantung pada ukuran bukaan tapak. Ni yang dicadangkan. Seterusnya kita tengok langkah yang kelima. Langkah kelima dia kata gamkan hasil guntingan kad busa pada bahagian badan dan pada badan arnab dan tapak. Okey, ni telinga dia kan. Nampak ni badan yang tapak halaman tadi tu badan dia, ni telinga dia. Okey. Kemudian langkah 6 dia kata hias karya dengan bahan hiasan. Bahan hiasan ni macam mana? Okey, kita boleh letak ribbon. Okey, kita boleh letak macam berbola hiasan ni. Cikgu ada ni dengan bola hiasan ni. Okey, ataupun kalau kamu ada stiker ke apa ke, terpulang lah. Contoh macam ni kan, cikgu ada stiker bunga-bunga ni. Okey, ni pun boleh. Lagi apa lagi? Cikgu cuba share lah mana yang cikgu ada contoh macam bunga-bunga macam ni ke. Boleh. Kalau kamu ada seletik hiasan begini pun boleh juga Mungkin kalau ada stiker-stiker ke, kalau ada labuci ke. Contoh macam ni kan. Ni labuci. Kita boleh gunakan labuci ni untuk buat hiasan. Ni ada apa ni? Oh, ladybird. Okey, ni contoh je lah. Sebenarnya tak terpulang pada anak-anak kalau kamu ada stiker ke. Contoh macam ni, cikgu ada stiker. Okey. Nampak Okey, ni bintang-bintang macam ni. Sebenarnya benda ni hiasan, ni sekadar hiasan. Kalau nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Kalau ada lagi cantik kan. Contoh macam karya ni, karya akhir ni bila dah siap, okey, kita nampak lah. Okey, syabas dia kata. Kamu telah berjaya menghasilkan tempat letak telefon bimbit yang menarik dan kreatif. Ni nampak ni. Okey, bahagian depan dan bahagian belakang. Maksudnya dia ada dua side lah. Okey. Pastikan reka bentuk kukuh, stabil dan selamat untuk digunakan. Gunakan gam yang kuat untuk melekatkan bahan. Contoh gam kuat tu macam mana? Biasalah gam yang kuning ni kan. Gam ni, gam kuat ni, gam uhu panggil. Okey, yang ni pun boleh. Okey, ni alat dan bahan. Okey, hasil corak halaman gunakan kertas kotak tadi. Kemudian template, cikgu dah tunjuk tadi template. Contoh macam ni kan, template arnab. Okey, cara nak buat dia gunakan teknik lipat dan gunting. Kemudian kad busa cikgu dah tunjuk tadi. Pensel untuk kita melukis, gam untuk menampal, gam kuat ada, gam glue stick pun ada, gam cecair macam ni pun ada. Tengoklah mana yang sesuai kan, mana yang boleh. Yang ada di rumah, yang itulah kita gunakan. Kemudian pita pelekat, ribbon, gunting dan benang. Benang dan bahan hiasan. Ni benang. Benang yang biasa tu lah, benang kait tu kan. Okey, bahan hiasan ni terpulang lah. Okey, nak letak mata-mata ke, manik ke, bola hiasan macam cikgu tunjuk tadi tu lah. Okey, itu saja anak-anak. Apa lagi? Terima kasihlah kepada semua yang menonton video bahagian 1 ni, nota dan penerangan. Kita akan pergi pada video bahagian kedua, penghasilan karya untuk kita buat corak halaman dan juga tempat letak telefon bimbit. Okey anak-anak, kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.